Tuan-tuan dan puan-puan merupakan ialah kita punya wakil di akar umbi ni. Tuan-tuan ni lah, pengundi-pengundi ni terletak di tangan tuan-tuan. Dia letak di bawah anak buah tuan-tuan. Kalau dah anak buah tuan-tuan pun dah bangga dengan tuan-tuan, habislah. Menyangkit habislah kepada wakil rakyat. Dia salah wakil rakyat. Padahal kawan api pula. Kau marah ketua kampung pasal apa? Yalah dia marah aku. Ketua kampung tak salah. Salah siapa? Wakil rakyat. Sebab apa? Wakil rakyat yang pilih dia jadi ketua kampung tu. Nah, wakil rakyat tak usah masalah kena. Dia kata kalau wakil rakyat tak pilih dia ni, okey, aku dah kata dengan YB tu dengan pilih dia ni. YB pilih juga. Ada dia api. Wakil rakyat berkena sama. Padahal tuan-tuan yang buat kerja kat bawah. Dia sampai lah. Masuklah UMNO. Jadi ini benda ni memang orang kata inilah kalau sebenarnya kalau kita kaji cara mendalam. Sebab apa orang mula lari daripada UMNO. Baik kata Datuk Najib, orang Melayu ni belum lagi, dia hanya nak menyedarkan kita. Dia hanya meluat je. Dia orang kata nak bagi kita sedar. Bila kita nak bagi kita sedar, sebab itu Datuk Najib kata bila dia memerintah, Datuk Najib kata mesti berubah. Kalau kita tak berubah, rakyat akan ubah kita. Kerana itu bila Datuk Najib naik saja, dia terus buat macam-macam perubahan. Bukan saja perubahan daripada diri dia, macam dia kata runtuhkan tembok di antara pemimpin dengan rakyat. Datuk Najib, saya pun sama. Kalau kita pergi makan-makan ni, tak apalah. Kalau kita tak payahlah nak kat kampung ni nak apa, nak kursi lain, tulis pula VIP, tak payahlah. Rakyat dah meluat dah berpuluh tahun dia tak kita cara macam tu. Akhirnya rakyat tak boleh rapat dengan kita. Rakyat tak boleh rapat dengan pemimpin UMNO. Jadi dia meluat. Dia tengok pemimpin sebelah sana simple, jalan tanpa rakyat, tak kisah, tak ada protokol. Dan dia rasa itu lebih mesra rakyat. Kerana itu dia pilih kepada parti yang lagi satu. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita ni dah ada rival ni. Kita dah ada saingan. Orang kata kalau perempuan dah ada madu lah. Dulu kita tak ada madu, okey lah. Sekarang ada madu. Tuan-tuan lambat bagi bantu, Tok Sidang kena datang. Dia kita berlumba ni. Rumah terbakar. Apa juga masalah rakyat. Rakyat akan tengok siapa sampai dulu. JKKP sampai dulu ke? JKK sampai dulu. Dulu tak ada. Dulu kita lah, kita lambat pun orang tak ada nampak lah. Kalau dia datang pun kita ada pembangkang. Memanglah datang bertunjuk muka, kita kata dia betul-betul. Ada pembangkang, memanglah. Ada alasan kita sibuk dalam sorak tempat tanah halal, kalau kira rakyat macam-macam alasan kita. Sekarang ni apa alasan? Dia pun kata saya pun JKK juga, ada sorak kita berdaerah, kita pun sorak juga. Tetapi rakyat akan tengok siapa sampai dulu. Sekarang ni kita kena berlumba ni dekat kampung. Kalau kita gagal nak memikat hati rakyat di bawah, maka sukar kita nak menang. Sebab itu saya punya orang kata ujian di peringkat bawah ni, saya tengok Mesyuarat Agung PIBG. Kalau dalam Mesyuarat Agung PIBG, kalau ada pertandingan pengurusi PIBG, adalah orang UMNO lawan dengan orang sebelah sana. Kalau kita kalah, bermakna kita tak popular. Kalau lawan pengurusi PIBG pun kita kalah. Kalau lawan pengurusi surau pun kita kalah. Apa lagi lawan pengurusi masjid pun kita kalah. Jadi bermakna memang tak ada kekuatan lah kita kat sana. Bila kita tak ada, bila tuan-tuan tidak ada kekuatan dekat akar umbi, macam mana kita nak menang? Sedangkan kemenangan ini datangnya daripada kampung, daripada pusat-pusat mengundi. Undi daripada pusat keputusan, daripada pusat-pusat mengundi itu nanti dikumpulkan, akan dapat keputusan untuk DUN dan juga parlimen. Tapi kalau kata tuan-tuan jaga dalam satu kampung, tak ada kekuatan ini, tak ada pengikut, raja tak ada pengikut, letih lah kita. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, cabaran semakin hebat. Dan hari ini kita sudah maklum bahawa tak boleh nafikan orang undi. Tadi berkata Beki, berkata cakap tadi, memang tengok keputusan di Sarawak, ingatkan dah okey. Akhirnya yang mana
kemenangan yang berlaku di Sarawak ialah semua kemenangan di tangan luar bandar, Melayu dan Bumi Putera. Cina ni SNAP, SUPP nampaknya habis, macam nak gerakan juga habis. Jadi hari ni kita kat Selangor ni tuan dan puan-puan, tadi berkata Jen dah cakap, nak mentas Selangor ni kita perlukan 30 kursi, 30 kursi. Ini 30 kursi ni lebih satu kursi, tapi tak apa lah. 30 kursi ni UMNO bertanding 35. UMNO bertanding 35. Itu sebab politik ni orang kata apa ni, bikin of number. Kita ingatkan angka aja, politik ada besar sangat. Tak payah fikir pening kepala. Kita kata nak mentah, kita mesti ada 30 kursi. UMNO bertanding 35. MCA bertanding 14 kursi. MIC 3 kursi, Gerakan 4 kursi. Kalau kita kata UMNO bertanding 35, ini bermakna kalau UMNO saja menang pun kita dah boleh mentah. Tetapi soalannya hari ini ialah kita ada 35, kita nak 30 sekurang-kurangnya. Kalau dapat lebih, bonus lah. Kita tak dapat lah, simple majority. Sekarang kita ada 21. Yang ada 21 ni tuan-tuan yang tahu, boleh ke menang lagi. Tuan-tuan yang tahu, sebab tuan-tuan yang duduk dekat bawah. Saya wakil-wakil rakyat mungkin tak tahu kan. Tuan-tuan dekat kampung, tuan-tuan tahu cerita tuan mana kat kedai kopi kat luar, tuan-tuan yang tahu. Adakah kita boleh maintain 21 ni? Kalau kata kita boleh maintain 21, yang 9 lagi ni tak boleh nak tarik. Di mana kita nak COVID lagi 9 ni? Tak dapat ganti pun. Pun tuan-tuan yang tahu. Tuan-tuan dalam don masing-masing, tuan-tuan kena tahu lah sama ada don tuan-tuan ni boleh menang ataupun tidak, berdasarkan kepada kampung masing-masing. Kalau ke dalam kampung tuan-tuan yakin ada 1000 orang dalam kampung, tuan-tuan yakin 700 akan pergi kepada kita, maka menanglah kita. Jadi ini semuanya kita bermula daripada tuan-tuan dekat akun. Kerana itulah kita mengharapkan supaya tuan-tuan di bawah kena sedia berperang. Berperang ni, kita ni perang lah, tak ada perang macam Mesir tu. Tapi perang, tapi kita perang ni perang dalam nak rebut kerusi untuk memerintah. Ada orang berperang kena bawa meriam, kena bawa bom, itu perang juga, nak dapat kuasa kan, nak merintah. Kita ni nak merintah, tapi kita berdasarkan demokrasi, iaitu kena menang. Dan di mana yang kita buat pertandingan tu, kita kena ada peluru kita. Yang pertama ialah hujah. Hujah ni saya ingat lagi tahun 1999. Tahun 1999 orang Sungai Burung tahu lah, sebab kita kalah di Sungai Burung nanti naik. Saya dah agak kalah lah, sebab pada masa itu saya ternampak bila saya pergi kedai-kedai, orang PAS cukup lantang bercakap di kedai kopi. Orang UMNO nak masuk kedai kopi pun segan. Tengok ramai tak boleh nak pergi, sebab bila berhujah di kedai kopi kita kalah. Tetapi kerana itu orang kata parlimen di kedai kopi ni dia lebih hebat daripada parlimen yang betul. Jadi kalau tuan-tuan di bawah tak boleh mempertahankan apa juga tomahan-tomahan yang diberikan kepada kita, kepimpinan dan sebagainya, jadi orang atas pagar dia dengar, dia tengok siapa hujah yang betul. Hujah bagi dia kalah menang soal kedua, nak menjawab ni. Kerana kita ni tuan, pergi nak kaji macam mana tu. Dalam kita pilihan raya ni 30% hak core kita. Macam tuan-tuan, tuan-tuan nak cincang berapa pun tetap panggah barisan lah. Kecuali merajuk lah kot. Dapat jadi calon, tak dapat jadi calon, itu tak tahu lah pula. Nak sebutah hati ada juga kan. Tak dapat jadi ketua kampung, sebutah hati ada juga. Itu tak apalah, tapi tak ramai. Tapi majoriti ni tuan-tuan orang kata rendam pun tetap dengan UMNO, Barisan Nasional. Ini kita ada bukan 30%. 30% pun lagi orang dia sama juga. Rendam macam mana pun, letaklah songkok beberapa tadi, dia tetap pakai PAS. Itu sebab kat Selangor mana ada PAS hilang duit petoran, dia akan dapat undi tetap. Tempat saya 2000 tentu ada undi dah, mesti ada. Jadi yang akan menentukan kemenangan ni ialah 40% nyata pakai. Dia 30, kita 30.
Kalau 40% ni swing kepada kita, kita menang besar. Kita dapat 70%. Kalau 40% ni swing kepada dia, jawabnya kita kalah. Jadi kerana itu kita sekarang ni berebut orang atas pagar. Jadi orang atas pagar ni dia dengar lah macam-macam hujah kita. Hujah kita, bagaimana kita menjawab, bagaimana kita nak berikan penerangan. Dan hari ini tuan-tuan dan perempuan, banyak isu. Banyak isu. Tadi telah cerita macam-macam. Saya nak ulang apa tak perlu. Jadi kalau tuan-tuan lagi nak tahu apa isu dia, tuan-tuan kena ikutlah program-program Wakil Rakyat. Ini kadang-kadang Wakil Rakyat datang, Ketua Kampung pun tak datang. Tapi macam mana dengan ucapan Ketua Kampung? Kadang-kadang ucapan Wakil Rakyat, kadang Wakil Rakyat ni dia bercakap, ada poin-poin dia cakap. Itulah sebenarnya senjata tuan-tuan. Jadi saya kat Tenggarang, saya dah bawa, saya ingat sama juga ni. Malam tadi mesyuarat perhubungan negeri, saya telah diminta oleh semua ketua-ketua menua bahagian. Malam tadi hadir mesyuarat, dia kata, Datuk, tolong pesan dengan semua ketua-ketua kampung hari ini, bahawa ketua-ketua kampung wajib hadir setiap kali program yang dihadiri oleh Wakil Rakyat. Ini saya nak minta, kata wajib hadir. Inilah kerja tuan-tuan kan, bukan nampak apa dia pun, kerja ikut Wakil Rakyat je lah. Dengar apa yang itu. Kemudian kita juga nak minta supaya tuan-tuan juga tolong juga jaga cawangan-cawangan UMNO ni. Sebab bawah satu ketua kampung, dia ada 2, 3, 4, 5 ada ketua-ketua cawangan ni. Tolong rapatkan. Kalau ada sikit-sikit perselisihan, rapatkan. Itu tugas kita, merapatkan rakan-rakan kita supaya yang ketua-ketua cawangan yang tak jadi ketua kampung ni, dia tak terasa sangat, dia dipikirkan. Paling tidak lantiklah dia duduk juga dalam pengurusi jawatan kuasa JKKK. Paling tidak dia dapat layanan sekali mesyuarat RM50. Betul tak ni? RM50 sekali mesyuarat tiap-tiap bulan. Kalau tuan-tuan buat tiap bulan, boleh tiap bulan kan? Kalau dapat tiap bulan, dapatlah juga dia 600. Tetapi masalahnya hari ini ada di antara pengurusi JKKP menafikan hak ahli dia. Menafikan hak ahli. Ya tuan-tuan, itulah dapat 800 sebulan mesyuarat. Kita mesyuarat kan dapat juga 800 sebulan. Yang kawan-kawan nak merasa RM50 sebulan ni pun tuan-tuan pergi halang. Macam mana tak halang? Tuan-tuan tak panggil mesyuarat, halang dia lah. Sebab tuan-tuan tak panggil mesyuarat, macam mana dia dapat RM50? Cuba tuan-tuan panggil mesyuarat setiap bulan, merasalah kawan-kawan kita dapat RM50. Ini tuan-tuan dapat seorang, kemudian mesyuarat tak panggil, jadi kawan-kawan pun marah juga. Wah, dia dapat 800 sebulan, aku ni nak RM50 sebulan pun dia halang. Sebab tuan-tuan tak panggil mesyuarat. Cuba tuan-tuan panggil mesyuarat, lawan dapat, duit minum dapat, dapat. Adalah kawan-kawan masuk lah juga, walaupun tak banyak. Jadi kadang-kadang perkara macam ni yang kadang-kadang kawan kita marah dengan kita ni. Jadi saya percaya kita semua ada pengalaman, berbangga. Jadi saya harap kita di Selangor, insya-Allah, kalau kita bersatu, terutamanya Melayu bersatu, dan saya minta di pinggir-pinggir bandar. Luar bandar ni mudah sikit, bukanlah mudah, artinya banyak menang di luar bandar, sebab dia punya kedai kopi tu, parlimen kedai kopi tu senang. Tapi tuan-tuan di dalam bandar ni saya tak tahu macam mana nak cakap. Kita ada satu sesi khas nanti nak fikir macam mana cara yang tepat untuk mendekati pengundi. Macam luar bandar senang. Kalau kata mesyuarat agung PIBG, saya yakin yang datang mesyuarat agung PIBG itu paling tidak pun 90% semua pengundi. Tapi kalau dalam bandar datang 500 orang pun, 200 orang belum tentu lagi pengundi tuan-tuan. Nama dia duduk situ tapi pengundi kat pantai, kat kampung semua. Ini saya tengok masalah. Itu juga dengan keadaan rumah flat dan sebagainya. Repair rumah, orang kampung nampak kan repair rumah, tapi kalau flat nak nampak apa? Nak repair kat mana? Jadi ini yang kalau kita lihat masalah kita ni yang kita banyakkanlah ialah di pinggir-pinggir bandar. Yang 9 kerusi yang kita nak ni pun ialah daripada pinggir-pinggir bandar ini. Jadi tuan-tuan yang tinggal di pinggir-pinggir bandar ni kena fikir approach yang lain sikit daripada di luar bandar. Dan insya-Allah kalau tuan-tuan boleh mendekati orang Melayu ni, dekat dengan rakyat, kita ubah cara kita dan rakyat nampak kita memang berubah,
rakyat nampak memang kita nak menang. Macam mana orang nampak Datuk Najib all out kerana orang nampak dia nak menang, rakyat akan simpati dengan kita. InsyaAllah rakyat akan kembali menyokong Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang.